guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal no. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan guys? Okay guys, first of all aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang tu lupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan terlepas. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, sebelum tu aku nak minta maaf lah kalau aku cakap macam macam dah sikit. Sebab aku baru cabut gigi semalam. Dah silap aku baru cabut gigi. Lepas tu dia gusi tu dia tak kapit lagi tau. Dia macam tak rapat lagi. Jadi macam dia macam ada lubang kat situ. Jadi macam aku nak bercakap pun bersalah sebenarnya. Tapi untuk korang, aku still record video untuk korang walaupun tengah sakit kepala ni. Gigi tu aku terpaksa buang sebab dia macam berlapis. Bila dia berlapis, bila aku makan daging, aku suka makan daging. Lepas tu bila aku makan daging, nanti makanan tu dia macam melekat dekat celah-celah tau. Bila dia melekat kat celah-celah tu, nanti kalau kita tak dapat keluarkan, dia jadi berbau. Bila jadi berbau tungki, jadi sebaik kau buang betul-betul gigi tu macam tu. Aku cakap ke doktor tu, doktor boleh tak doktor rawat je, ataupun kena buang. Lepas tu doktor kata, buang, kena buang ni. Kalau you tak buang, nanti kalau you makan nanti makanan tu lekat-lekat kat situ boleh jadi berbau mulut. Macam tu. Aku memang pantang. Kalau bab-bab bau ni, aku memang pantang. Jadi memang aku buang terus gigi tu. Nak dia jadi kecil macam tu. Jadi buat sehari dua ni aku tak boleh makan benda-benda keras. Aku kena makan bubur, macam tu benda lembut-lembut, macam tu. Aku dah lah suka makan daging. Aku ni suka melantak guys. Aku memang suka makan macam tu. Tapi disebabkan dah tak ada gigi ni kan, kita tunggu dia kecut dulu, gusi tu kecut, baru aku boleh makan benda-benda lain lah. Nak dia jadi ceritanya macam tu. By the way guys, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita akan cakap pasal asal usul pocong. Kalau orang yang takut nak cakap pocong, dia cakap gula-gula ataupun hantu bungkus, dia cakap macam tu lebih kurang kan. Tapi hari ni kita akan cakap pasal asal usul hantu pocong. Sebab selama ni kita macam pocong tu pocong ni pocong, tapi kita tak tahu benda apa kan. Kita tak tahu dia datang daripada mana kan. Kita tahu dia macam bentuk macam jenazah, macam tu lebih kurang. So hari ni kita akan cakap pasal asal usul hantu pocong. Okay guys, pocong ni memang orang kata memang terkenal dekat Malaysia, dekat Indonesia. Okay, pocong ni memang terkenal lah. Orang kata macam, kalau kau tahu hantu ni, kau tahu hantu pocong tak? Tahu. Budak-budak kecil pun tahu hantu pocong ni apa guys. So nak dijadikan ceritanya, mana sebenarnya asal usul hantu pocong ni kan. Macam mana dia boleh jadi hantu pocong. Ni aku dapat daripada internet lah. Dia orang kata hantu pocong ni sebenarnya dia datang daripada orang yang dah meninggal. Kan waktu orang dah meninggal kan, dia masuk kubur. Lepas tu orang tu kena tanggalkan tali dia yang ke atas tu. Tali yang macam pocong, bukan tali pocong, tali yang macam untuk jenazah tu kan. Patutnya kan tali tu kena tanggal. Tapi pocong ni, kenapa dia jadi pocong? Okey, sebab waktu dia meninggal, orang tu tak tanggalkan dia punya tali. Macam tu. Bila orang tu tak tanggalkan dia punya tali, dia macam tak tenang. Bila dia tak tenang, tu yang dia jadi pocong. Jadinya bila jenazah tu tak tenang, dia jadi pocong. Okey, dia ni bergentayangan macam tu. Dia ni macam berlega-lega macam tu. Dia cari orang untuk tolong bukakan dia punya tali tu. Tapi bila kita dah nampak pocong, jangan kau cakap tengok. Lihat pun kita tak nak guys. Macam tu, kita tengok pocong pun kita dah lari guys. Apalagi kita macam nak buka ke tali dia. Tidak sama sekali. Okey, kalau dia cakap, woi tolong bukakan boleh tak? Tidak sama sekali. Kita nampak daripada jauh pun dia dah gini-gini pun kita dah gene-gene kan, kita dandut-dandut sama dia. Apalagi kita nak tolong buka dia punya tali tu, memang jauh sekali lah kan. Orang-orang kata, okey, pocong ni macam mana mula-mula dia datang tu, macam mana mula-mula dia muncul tu. Dia daripada kubur dia tu keluar asap. Macam tu keluar asap. Dekat tengah-tengah kubur itu keluar asap. Lepas tu asap tu nanti yang akan jadi makhluk kecil ataupun benda kecil ataupun pocong kecil lah lebih kurang. Okey, yang lompat-lompat itulah pocong. Jadi benda tu dia melompat ke sini, dia melompat ke sana, dia melompat ke kaki, dia melompat ke kepala. Macam tu. Jadinya jenazah tu akan bangun. Bila dia bangun tu yang dia jadi pocong. Ini orang-orang cakap macam tu, kau jangan duk percaya sangat macam tu. Ni aku cerita sebab ada orang nak tahu asal-usul pocong kan. Macam ni lah dia. Walaupun kita nampak dia macam loncat-loncat kan, memang kenapa kita tengok waktu pocong tu dia loncat? Sebab kaki dia kena ikat. Sebab kaki dia kena ikat lah dia. Macam tu kadang-kadang kau tengok dekat internet tu macam pocong-pocong tipu tu kan, yang dia macam dia berdajal kawan dia tu kan, dia macam dia gurau-gurau dengan kawan dia tu. Itu bukan pocong betul guys, macam tu. Tapi kalau kita tengok yang pocong betul, muka dia memang tak macam muka orang guys. Macam tu. Kau tengok muka dia tidak menyelerakan macam tu. Memang kau boleh puasa 5 bulan, memang tak sedap. Tak sedap lah, memang tak
tak menyelerakan langsung untuk dipandang. Bila dia dah keluar tu, dia carilah orang yang untuk buka dia punya tali tu kan. Bila dia keluar tu, orang kata ada yang nampak pocong ni boleh terbang, macam tu. Sebab betul ada dalam satu filem tu, ia wujud tak silap aku, dia buat paranormal. Ia wujud ni paranormal yang betul, bukan paranormal tipu-tipu tu tau, macam tu. Jadi memang dia puja betul-betul benda tu supaya pocong tu datang. Dan pocong tu memang nampak terbang dia memang boleh terbang pocong ni. Mata dia memang orang kata macam nak terkeluar. Dia tak ada bulu kening, dia tak ada apa-apa bulu. Bulu-bulu kau jangan harap nak tengok dekat pocong. Tak ada. Sebenarnya pocong ni dia bukan orang je. Dia memang dah jadi syaitan, jin, iblis, apa benda semua tu lah guys, macam tu. Dia bukan dah jadi manusia sebenarnya. Jadi dia memang makhluk halus. Dia bukan manusia sebenarnya. Lepas tu diorang ni pun cakap dia juga kan, siapa yang selalunya kena ganggu kan? Siapa yang selalunya pocong ni ganggu kan? Pocong ni dia macam ada satu misi tau. Dia macam ada satu niat tau, macam tu. Dia ganggu orang-orang yang waktu dia meninggal kan ada orang tolong dia kan, macam tu kan, yang patutnya untuk tarik tali dia daripada yang bungkus-bungkus tu. Tapi orang tu kan tak tarik tali dia kan. Dia kata pocong ni selalu memburu orang yang macam tu. Orang yang tolong dia masuk dalam kubur. Orang yang tolong macam tu, bukan orang yang jahat, macam tu. Dia pergi cari orang yang tolong dia masuk dalam kubur. Aku tak tahu kenapa. Tapi bukan dia cari orang-orang yang baik. Sebenarnya dia cari orang yang tak tarik tali dia tu. Patutnya kan jenazah kan dekat atas tu kan kena tarik tali tu kan. Tapi orang tu tak tarik. Tu dia bengang tu macam tu. Kau tak tarik ni mana? Ni macam mana aku nak duduk dalam kubur ni? Macam tu lebih kurang. Kau faham? So dia akan cari orang yang bertanggungjawab sebenarnya untuk tarik tali dekat kepala dia tu. Ni orang-orang cakap lah. Lepas tu ada orang-orang kampung juga yang cakap pocong ni dia selalu munculkan diri dia. Kalau hati dia tak tenteram ataupun waktu dia meninggal tu, dia tak sempat nak bagi tahu keluarga dia ni apa benda dia nak bagi tahu ni. Dia tak sempat lagi nak bagi tahu ni, tapi dia dah meninggal lah, macam tu kan. So dia akan munculkan, dia akan selalu kerap dia kata memang selalu munculkan diri dia depan ahli keluarga dia yang masih hidup je. Macam tu. Jadi contohlah waktu dia nak meninggal tu, dia nak bagi tahu dia dapat SPM ni cemerlang, macam tu kan, tengok-tengok accident kan. Lepas tu meninggal. Kita tak tahu, ini bukan cerita betul pun. Ni contoh. Dia macam dia tak kesampaian dia nak bagi tahu ni, macam tu kan. Tapi tiba-tiba dah jadi pocong, macam tu kan. Lepas tu dia pergilah dekat rumah keluarga dia. Ni saya dapat SPM cemerlang. Tak adalah macam tu. Itu contoh. Tu ni aku dapat dari laman web orang Indonesia. Sebab orang Indonesia ni memang orang kata mahir jugalah dalam benda-benda makhluk-makhluk halus ni. So dia cakap macam ni, kalau kita nampak pocong, kalau pocong tu betul-betul ada depan kita, dia memang muncul tu betul-betul nak nampakkan diri dia dekat kita. Faham tak? Kita kena cakap kat dia macam ni. Kau kena ingat lah, contohlah kau ingat arwah nenek kau, macam tu lebih kurang kan, arwah nenek kan. Lepas tu cakap lah, aku dah maafkan kau, pergilah hidup sana dengan tenang. Macam tu. Ini aku baca dekat internet. Lebih kurang macam tu lah. Itu orang-orang kampung kata bila dia orang jumpa dengan pocong, macam tu. Bila dia orang jumpa pocong, dia tak tahu nak cakap apa. Kadang-kadang bismillah pun lupa. Macam tu. Jangan cakap ayat kursi, ayat meja, apa je surah Al-Fatihah semua. Kau dah lupa. Kau jangan cakap ayat-ayat tu ya. Ayat-ayat cinta pun kau tak ingat. Macam tu. Dia kata kalau kita ni jumpa dengan pocong ni, orang-orang kampung cerita jumpa dengan pocong macam tu, ingatlah saudara-saudara kita yang dah meninggal tu, cakap kat dia, pergilah, aku dah maafkan kau, hiduplah ke sana dengan tenang. Cewah ni dia cakap ya. Lepas tu bila kau dah cakap pergilah sana, dia tak ke sana-sana, dia duduk je kat depan kau kan, dia tengok kau macam bodoh macam tu kan. Kau bacalah bismillahirrahmanirrahim, azan ke, baca ayat kursi ke, 3 kul, surah Qul a'udzu birabbin nas, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, bacalah surah tu macam tu. Kalau tak pergi lagi azan lah, nanti dia pergilah tu macam tu. Jangan pula dia tengok kau tengok dia buat main TikTok pula kat situ, jangan macam tu. Baca ayat-ayat macam tu. Ya, dah banyak dah sebenarnya kes-kes orang nampak hantu pocong ni guys. Biasanya orang nampak dia dekat tepi-tepi jalan, bawah pokok-pokok yang pokok dah lama tu. Memang dia biasa duduk kat situ lah guys. Dia tak duduk dekat mall. Dia tak duduk kat mall, dia tak duduk dekat tempat ke fun fair ke. Dia tak duduk kat situ. Dia biasa duduk kat tepi-tepi jalan gelap, bawah-bawah pokok yang dah tua, yang gelap-gelap tu, yang besar-besar tu. Dia biasa duduk kat tempat yang sunyi-sunyi lah. Dia tak akan duduk dekat gelap malam guys. Nanti pocong tu macam ni lah, joget-joget kat gelap malam tu. Orang ramai ingat pocong lompat-lompat, tapi sebenarnya pakar perubatan tradisional cakap pocong ni dia terbang.
Okey, dia terbang, dia tak lompat-lompat. Kenapa kita selalu tengok pocong tu lompat? Sebab kita selalu tengok cerita. Okey, filem-filem, drama-drama, kita tengok pocong tu lompat-lompat kan, macam tu. Tapi sebenarnya dia orang kata pocong ni terbang. Dia terbang sini, terbang sana macam tu. Dan orang kata kalau nak tahu betul tu pocong ke tak, memang dia pakai macam ada kain-kain macam tu. Muka dia memang buruk. Okey, memang tidak handsome, tidak cantik, tetapi buruk ya, macam tu. Dan bau dia busuk. Bau busuk dia bukan macam bau tai, bukan bau kentut, tapi macam bau mayat, macam mayat lah, macam tu lebih kurang busuk dia. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, orang kampung dulu paling takut kalau terkena ludah pocong. Kalau terkena ludah pocong, itu memang musyibat. Macam tu, bau dia sangat busuk macam tu. Ada yang memang tak boleh tanggalkan bau ludah daripada pocong tu sampai setahun tak boleh hilang lagi dia punya bau, guys. Dah mandi banyak kali ni, tapi bila kita kena ludah pocong ni, orang kata memang busuk. Tu yang kita tak nak tu paling bahaya. Tu cara paling mudah lah orang kata. Jangan tinggal solat. Solat 5 waktu, baca surah 3 kul tu, baca ayat kursi, mandi limau. Macam tu. Itu paling senang. Macam tu. Tapi kalau orang tu tak tahu, tu yang bau badan dia macam musibau tu, macam tu. Tu yang memang orang tak nak dekat dengan dia sebab busuk. So itulah dia, guys. Nak dijadikan ceritanya sedikit sebanyak asal usul pocong yang aku dapat daripada internet. Macam tu. Kau jangan tanya aku pula, ni mana pula abaikan sama ni? Ini daripada internet, guys. Macam tu. So internet ni daripada laman web yang dipercayai jugalah. Macam tu. Pakar-pakar tradisional daripada Malaysia, Indonesia pun ada juga yang bagi komen-komen dekat bawah tu, cerita sedikit tentang pocong ni, nak dijadikan cerita macam tu. Tapi apa-apa pun, kembalikanlah orang kata, kita ni kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut dengan makhluk-makhluk macam ni. Tapi itulah, guys, macam tu. Aku ni pun kadang-kadang kalau dah nampak depan mata macam tu tak kala kita nak buat kawan kan, lari. Macam tu. Tak ada hai pocong, tak ada guys, tak ada. Macam tu. Jadi kita ni manusia, sama-sama manusia, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dijadikan cerita macam tu, jauh-jauhkanlah daripada kita nampak benda-benda macam ni. Yuk. So guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, horor ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.